Bismillah. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah hari ini kita bertemu dalam ruangan maya kita ya. Untuk membincangkan satu lagi tajuk, iaitu dalam bidang hadis. Jika sebelum ini kita melihat satu bidang yang pertama iaitu bidang Al-Quran. Jadi minggu ini insya-Allah kita akan lihat bidang hadis ya, bidang hadis yang merupakan tajuk pertama iaitu hadis sumber hukum. Hadis sumber hukum. Jadi mungkin kamu dah biasa dengar tentang hadis kan. Hari ini kita akan membincangkan berkaitan dengan apakah itu hadis dan apakah kenapakah ia perlu dalam kehidupan kita, apa kaitannya dengan dengan agama Islam kita sendiri ya. Jadi sebelum itu kita akan lihat dulu SP kita pada hari ini, iaitu standard pembelajaran. Yang pertama sekali, di akhir pembelajaran kamu akan mendapat menerangkan perbandingan di antara hadis dan Al-Quran, perbandingan dengan hadis dan Al-Quran, kemudian menerangkan perbandingan di antara hadis Nabawi dan hadis kursi. Hadis Nabawi dan hadis kursi mungkin kamu belum pernah dengar sebelum ini kan. Nanti kita tengok. Kemudian yang ketiga ialah meyakini dan mengamalkan hadis sebagai sumber hukum secara beradab dan istiqamah. Jadi SP yang ketiga ni mungkin kita akan cuba capai dulu dua SP yang pertama, iaitu menerangkan perbandingan antara hadis dan Al-Quran dan juga menerangkan perbandingan di antara hadis Nabawi dengan hadis kursi. Baik. Yang pertama, ada 4 sumber hukum dalam Islam. Okey. Yang pertama sekali ialah Al-Quran, yang kedua hadis, kemudian kita diikuti dengan ijma' dan qiyas. Baik, saya warnakan Al-Quran yang pertama ialah itu adalah sumber hukum yang pertama dalam Islam. Sumber hukum ni apa? Setiap apa yang diambil yang mendasari ataupun senang cerita, apa saja yang terkandung dalam agama Islam ini diambil daripada Al-Quran. Mungkin kamu kata puasa, solat, semua itu datang daripada mana? Datang daripada sumber yang pertama, iaitu Al-Quran. Okey, jelas? Kemudian kita ada sumber hukum yang kedua, iaitu hadis, yang kita akan lihat pada hari ini. Diikuti pula dua lagi sumber hukum, iaitu ijma' dan qiyas. Jadi dua yang teratas itu, yang warna kuning dengan warna hijau itu adalah yang pertama Al-Quran, sumber hukum pertama, hadis sumber hukum yang kedua, diikuti ijma' dan qiyas. Okey. Hadis ialah sumber hukum kedua selepas Al-Quran. Al-Quran dan hadis saling diperlukan oleh umat Islam. Jadi biasa kita dengar Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis kan? Kerana dua elemen ini saling berkait di antara satu sama lain. Ya. Umat Islam yang mengabaikan Al-Quran dan hadis atas salah satu daripadanya akan dianggap sebagai sesat. Ya. Maksudnya percaya hadis saja, sesat. Ataupun percaya Al-Quran saja, tidak percaya kepada hadis pun sesat juga. Okey. Khususnya okey, saya alih sikit, tak nampak ni kan. Okey. Kitab hadis yang menjadi rujukan utama dalam Islam. Mungkin dalam banyak-banyak yang warna-warni ni, mungkin ada sebahagian kamu pernah dengar, ada sebahagian yang kamu tidak pernah dengar. Contohnya Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Pernah dengar Sahih Bukhari? Sahih Bukhari mungkin pernah dengar. Sahih Muslim kan? Biasa dalam TV-TV pun ada, saya ingat. Dalam waktu solat contohnya, dia tak mengumandangkan azan, tapi dia stesen televisyen tersebut akan membuat notification azan dengan mempamerkan hadis. Bacaan hadis. Dia pun baca hadis, kemudian bawah tu hadis ni diambil daripada Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim ataupun daripada rawahu ataupun riwayat Abi Daud ataupun riwayat Tirmizi. Pernah dengar kan? Jadi semua itu diambil daripada kitab sebenarnya. Diambil daripada kitab. Jadi mana kitabnya? Inilah kitabnya. Ada berapa tu? 1, 2, 3, 4. Yang paling utama sekali kitab hadis ini yang biasa dirujuk ada 6, iaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Jami' At-Tirmizi dan juga Sunan An-Nasa'i. Dan juga Sunan Ibnu Majah. Ada 6.
Kemudian ditambah lagi iaitu Al-Muwatta' Imam Malik, Sunan Ad-Darimi dan juga Musnad Imam Ahmad. Okey. Jadi kesemuanya ada berapa tu? 8 ada 9 semuanya sumber ataupun rujukan utama hadis dalam Islam. Jadi ini ulama-ulama terkenal. Ulama-ulama terkenal yang mengumpul hadis daripada Rasulullah SAW dan dibukukan. Okey. Mereka ni hidup zaman Nabi ke? Tidak. Mereka tidak hidup zaman Nabi. Dia bukanlah para sahabat. Cuma dia mengumpul hadis-hadis daripada Nabi Muhammad SAW, kemudian dibukukan, dijadikan kitab, kemudian menjadi rujukan sehinggalah ke hari ini. Okey. Kita lihat satu persatu. Okey. Hadis. Apakah itu hadis? Hadis dari sudut bahasa ialah kata-kata atau baharu. Kata-kata ataupun baharu ataupun peristiwa. Okey. Dari segi istilah, sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada berbentuk berbentuk percakapan, perbuatan, pengakuan dan persetujuan serta sifat. Okay, saya baca lagi sekali. Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, maknanya yang pertama dari segi percakapan, Rasulullah bercakap. Yang kedua dari segi perbuatan, apa yang Rasulullah buat. Dua. Yang ketiga dari segi pengakuan ataupun persetujuan. Rasulullah mengaku ataupun bersetuju kan satu perkara. Kemudian yang keempat ialah sifat-sifat Rasulullah itu sendiri. Ada beberapa perkara tu, ada beberapa elemen. Yang pertama percakapan, yang kedua perbuatan, yang ketiga pengakuan ataupun persetujuan, yang keempat sifat. Ada 4 elemen dalam hadis yang diambil daripada Rasulullah, baik dari segi percakapan Rasulullah, baik dari segi perbuatan yang Rasulullah buat, orang nampak, sahabat nampak, kemudian sahabat ikut, jadi hadis. Ataupun pengakuan, pengakuan, persetujuan daripada Nabi pun jadi hadis. Ataupun sifat. Sahabat-sahabat tengok sifat Rasulullah ni macam mana keadaan dia, pun menjadi hadis. 4 elemen itu kena tolong ingat. Itu dari segi istilah. Baik, seterusnya kita tengok satu persatu. Yang pertama sekali dari segi percakapan. Percakapan. Apakah hadis berkaitan dengan percakapan? Yang pertama sekali kata sesuatu yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya seperti mana yang saya cakap tadi, Nabi bercakap waktu zaman dia hidup, kemudian orang dengar, sahabat-sahabat dengar, kemudian itu adalah hadis. Hadis. Contoh apa? Abu Hurairah pernah berkata bahawa Rasulullah bersabda bahawa malu itu satu cabang daripada iman. Maknanya zaman Rasulullah, masa Rasulullah masih hidup, Rasulullah pernah berkata malu itu salah satu cabang daripada iman. Al-haya minal iman. Kan? Rasulullah pernah sebut macam tu kan? Waktu zaman masih dia baginda masih hidup, baginda sebut macam tu, Abu Hurairah dengar, kemudian Abu Hurairah sampaikan kepada sahabat. Kan? Dan itu adalah merupakan hadis. Mana hadisnya? Malu itu salah satu cabang daripada iman. Al-haya'u minal iman. Itulah hadisnya. Hadis apa? Hadis dari segi percakapan. Clear? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis dari segi perbuatan. Perbuatan. Benda yang Nabi buat. Maksud apa? Sesuatu yang dilakukan oleh Nabi. Maknanya semua benda yang dilakukan oleh Nabi pun dijadikan sebagai hadis. Kan? Kalau kita buat, tak jadi hadis. Sebab kita bukan Nabi. Contohnya, kita minum air. Minum air, duduk kan, contohnya kan, dalam keadaan duduk. Orang tak sebut nama sekian-sekian. Abu ni dia minum air duduk. Dia bukan Nabi. Oleh kerana Nabi itu insan yang terpilih, apa saja perbuatan dia yang dilakukan oleh baginda, maka dijadikan sebagai hadis. Apa contoh dia? Anas bin Malik pernah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristinja. Beristinja ni dia
dia apa nama? Bertaharah lah ya. Dengan air, menggunakan air. Jadi Anas bin Malik melihat nampak Nabi ambil air untuk beristinja. Jadi beristinja itu adalah satu perbuatan. Jadi maka apabila Anas bin Malik menceritakan kepada sahabatnya pula, maka itulah perbuatan Nabi ketika baginda beristinja, iaitu menggunakan air. Clear? 2. Yang ketiga, hadis dari segi pengakuan dan persetujuan. Apa dia? Diam Nabi Muhammad SAW terhadap suatu perbuatan atau percakapan, sifat tanpa melarang. Contohnya apa? Aku bermain, anak patung masuk ke rumah. Okey, dia diam Nabi Muhammad terhadap satu perbuatan atau percakapan tanpa melarang. Okey, saya baca lagi sekali dia punya contoh hadis dia. Aisyah pernah berkata, aku bermain, kan Aisyah kan masih kecil waktu tu kan. Aku bermain, anak patung masuk ke rumah, aku bermain anak patung masuk ke rumah. Rakanku bersembunyi, Rasulullah SAW mengeluarkan mereka sehingga mereka dapat bermain denganku semula. Okey. Jadi Rasulullah ni bermain dengan patung, anak patung dengan kawan-kawan dia. Kemudian bila baginda Rasulullah SAW balik, semua takut kan? Main anak patung. Kemudian Rasulullah SAW cari balik, bukan carilah, maknanya dia tahulah dekat mana menyorok tu kan, dia ambil balik kawan Sayyidatina Aisyah tu, dia ambil balik, dia keluarkan, kemudian bagi semula pada Aisyah, main lah. Tapi dia tak sebut main, boleh main, dia tak sebut. Tapi perbuatan yang dilakukan oleh Nabi itu kita faham apa? Bolehlah main. Nampak? Ya? Itu dari segi pengakuan ataupun persetujuan. Kalau Nabi tak setuju, Nabi cakap, kau main patung je. Jentik. Kan? Boleh faham? Jadi Nabi tak larang. Nabi tak suruh. Tapi Nabi ambil balik kawan-kawan Sayyidatina Aisyah tadi yang bersembunyi, ambil, main lah. Dia tak sebut main. Dia ambil, maknanya, adakah perbuatan itu dia dilarang ke? Tak, Nabi tak larang. Adakah Nabi suruh? Tak juga. Jadi Nabi mengakui perbuatan tersebut, maknanya boleh main lah. Begitu. Clear clear. Baik. 3. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada 4 elemen tadi. Ingat, ini maksud hadis dari istilah ada 4 elemen. Yang keempat itu sifat. Apa dia? Perkhabaran tentang sifat kejadian dan sifat kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sifat Rasulullah itu pun dijadikan sebagai hadis. Contohnya apa? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah SAW lebih pemalu daripada anak gadis sunti di biliknya. Maknanya malu kan sifat. Malu kan sifat. Okey, malu kan sifat. Jadi Rasulullah SAW dia memiliki sifat malu itu pada diri dia. Semula jadi. Allah jadikan begitu. Jadi, oleh kerana Rasulullah ada sifat malu, jadi kita, sahabat ni ambil sifat malu tu, Rasulullah ni seorang pemalu. Dia bagi tahu, okey, Rasulullah ni dia sifat dia sebagai seorang pemalu. Pemalu itu adalah hadis. Hadis bersandarkan dengan apa? Bersandarkan kepada sifat dia. Jadi kalau kita, macam mana kita nak hidupkan sunnah dia? Macam mana? Kalau kita ini bersifat dengan sifat pemalu, sama tak dengan Rasulullah? Sama dengan Rasulullah. Jadi kita telah pun mengikut sunnah Rasulullah. Faham gitu? Okey? Kita ada sifat malu. Sifat malu itu wujud pada Rasulullah, maka kita telah secara automatik mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam konteks sifat. Ada 4 elemen. Saya ulang lagi sekali. Segi perkataan, perbuatan, pengakuan Nabi, dan yang terakhir ialah sifat. Okey, seterusnya. Komponen hadis. Komponen hadis ni ada 2. 1, sanad.
dan yang kedua ialah matan. Okey, saya bagi contoh. Belum lagi. Sanad dulu. Maksud dia. Sanad ini adalah sandaran. Sandaran dari segi istilah rangkaian perawi yang menyampaikan sesuatu matan hadis. Dan saya ikut warna merah kat bawah tu, orang yang meriwayatkan hadis. Senang cerita yang kamu, supaya kamu faham, an Abi Hurairah dia punya atas ayat hadis tu ada nama-nama kan? Ada nama-nama, kau jangan baca belagu pula. An Abi Hurairah radhiyallahu. Tak betul lah tu. Itu sebenarnya nama orang. Nama orang. Nama siapa? Nama orang yang meriwayatkan hadis. Nama orang yang meriwayatkan hadis. Nama dia sanad. Dan sanad ini dia bersambung sampai Rasulullah. Sebab itu dia kata apa? Rangkaian perawi yang menyampaikan sesuatu hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dah disambung sampai Rasulullah. Okey. Sampai dapat setakat tu. Okey, kita akan lihat contoh lagi. Jangan risau. Okey. Yang kedua matan, matan, yang kedua matan iaitu apa matan? Matan dari segi bahasa adalah sesuatu yang jelas dan zahir. Dari segi istilah teks hadis yang terdapat selepas berakhirnya sanad. Tadi nama-nama, nama. Lepas habis nama saja ada teks hadis. Ada teks hadis, ya. Ada teks hadis. Jadi teks hadis itulah matan dia. Baik. Tak faham lah Ustaz? Tengok contoh. Tu dia contoh. Okey. Contoh. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab qala. Nampak? Ya, yang ni saya cakap tadi. An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab tu nama orang. Daripada tu daripada siapa tu nama orang. Bila saya sebut nama orang, nama yang meriwayatkan hadis diistilahkan sebagai apa? Sanad. Clear? Baik. Apa Amirul Mukminin cakap? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sampailah habislah tu hadis tu. Kemudian matan hadis itu ataupun teks hadis itu dinamakan sebagai matan. Boleh beza ke tidak? Sanad, orang yang meriwayatkan, ada nama dia. Nama yang meriwayatkan bersambung-sambung sampai Rasulullah. Kemudian apa yang diriwayatkan, teks yang diriwayatkan itu dinamakan sebagai matan hadis. Sanad, matan. Sanad, matan. Sanad, nama periwayat hadis. Matan, teks hadis yang nak disampaikan. Clear sampai situ? Next. Baik. Peranan hadis sebagai sumber hukum. Okey. Peranan hadis sebagai sumber hukum. Sebab tu saya tanya tadi di awal-awal pembelajaran. Pentingkah hadis untuk kita belajar? Ya, sangat penting kerana hadis ini adalah sumber hukum. Yang kedua tadi saya cakap kan. Jadi apa peranan dia? Yang pertama sekali hadis ini dia bertindak sebagai apa? Menguatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Okey. Menguatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Contohnya dalam Al-Quran disebut pasal pasal kewajipan berpuasa kan? Kewajipan berpuasa. Jadi ataupun solat lah. Solat. Aqimus solah. Berkaitan dengan solat kan? Solat. Aqimus solah wa ita'iz zakah. Dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat. Contohnya kan? Tapi ada ke dalam Al-Quran disebut solatlah asar, solatlah subuh, solatlah zuhur, solatlah Isya, maghrib. Ada disebut tidak? Ada sebut tak? Tak ada pun dalam Al-Quran. Lepas tu, kenapa semayang ada subuh, kena paksa subuh semayang, kena paksa maghrib semayang, zuhur, asar. Datang daripada mana? Datang daripada hadis. Kan?
Lah Ustaz bagi tahu pula. Baru tak nak solat. Tak boleh. Walaupun tidak terdapat dalam Al-Quran jenis-jenis solat itu, tapi pokok dia Allah suruh solat. Nak solat apa? Asar, maghrib, subuh dan sebagainya itu 5 waktu datang daripada hadis. Maka kita kena percaya hadis dan Al-Quran. Maka dua-dua pengikut. Dasar solat, cara melaksana hadis. Sebab itu dia kata menguatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Clear? Sama. Yang kedua, memperincikan isi kandungan Al-Quran. Tadi saya sebut dah. Yang kedua, memperincikan kandungan Al-Quran. Al-Quran, dalam Al-Quran mungkin ayat dia terlalu umum. So, dia mendasari hukum, suruhan, larangan. Tapi yang memperincikan itu ialah hadis. Okey, yang ketiga, menjelaskan hukum yang tiada dalam Al-Quran. Ada terdapat hukum yang tak ada dalam Al-Quran. Contohnya, pengharaman emas dan sutera kepada laki-laki tidak disebut dalam Al-Quran. Tapi, di mana kita ambil? Orang laki-laki tak boleh pakai emas. Ambil daripada hadis. Rasulullah melarang. Okey? Itu antara 3 benda ataupun 3 peranan hadis. Baik, seterusnya. Maksud muttafaqun alaih. Pernah dengar muttafaqun alaih? Kalau tak pernah dengar, hari ni dengar. Muttafaqun alaih iaitu apa dia? Merujuk kepada hadis yang disepakati oleh 2 orang ulama hadis yang terkemuka ataupun terkenal, iaitu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Tadi ada kitab dia tadi yang kita bincang? Ada. Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dua orang ni dia selalu meriwayatkan hadis, dan ada dalam kitab hadis Bukhari, ada juga dalam kitab hadis Muslim. Jadi hadis yang sama dalam kitab mereka. Jadi jika dua orang ni meriwayatkan hadis yang sama, maka kita sebut juga muttafaqun alaih. Okey? Dan yang terakhir, slide yang terakhir. Okey, saya alih sikit. Okey, slide yang terakhir ialah perbezaan antara Al-Quran, hadis kursi dan hadis nabawi. Seperti mana yang saya kata tadi lah, awal-awal tadi. Dalam SP kita yang kedua, iaitu beza antara hadis kursi dan juga hadis nabawi kan. Jadi Al-Quran ni tak ada masalah sangat lah. Sebab biasa kamu jumpa Al-Quran kan. Tapi saya sebut juga pada hari ini, cuma hadis kursi tu mungkin baru pada kamu. Mungkin baru pada kamu. Hadis kursi baru. Dan hadis nabawi ni tak baru sebenarnya. Okey. Saya ni silap buat sebenarnya kolom ni hadis kursi dan hadis nabawi ni dia berkongsi kolom ni Okey, saya terang satu-satu. Yang pertama sekali maksud. Maksud Al-Quran ni, maksud dia makna dan lafaz daripada Allah. Kan? Al-Quran yang kita tengok, yang kita baca tu, baca hari-hari lah kan, baca setiap hari, makna dan lafaz daripada Allah. Okey? Hadis kursi makna daripada Allah dan lafaz daripada Rasul. Okey? Dan juga hadis nabawi makna dan lafaz daripada Rasul. Jadi hadis nabawi ni hadis yang biasa yang kita dengar dalam mana-mana lah kita pun biasa juga dengar hadis kursi, tapi cuma kita tak tahu. Itu kamu pun tak ambil kisah, kita pun tak ambil kisah, kan? Hadis kursi ke hadis nabawi? Semua kita langsam sebagai hadis saja. Sebenarnya ada beza sikit. Ada beza sikit kerana hadis kursi itu datang daripada maksud dia datang daripada Allah, kemudian dilafazkan kembali oleh Rasulullah. Berbanding dengan hadis nabawi 100% daripada perbuatan Nabi. Kan? Okey. Baik, yang kedua, ganjaran pahala. Seperti mana yang Al-Quran kita tahu, mendapat pahala setiap huruf yang dibaca. Alif, lam, mim. Contohnya, satu huruf, satu ganjaran pahala. Alif, lam, mim, semua itu dalam mendapat ganjaran pahala yang kata berasingan untuk setiap huruf. Untuk hadis pula, hadis kursi dan hadis nabawi dikongsi ni mendapat pahala kerana mempelajari dan beramal dengannya. Itu dari segi ganjaran pahala. Kalau kita beramal dengan hadis yang dibawa oleh Nabi tadi, tak kisahlah hadis kursi ataupun hadis nabawi pun, kedua-dua hadis ini kalau kita beramal kita akan dapat pahala. Berbanding dengan Al-Quran, kita baca saja dapat pahala. Itu beza dia. Martabat sahih tanpa keraguan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan kepada
Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada keraguan langsung. Tapi hadis kursi dan hadis nabawi bukan ada keraguan. Jangan salah faham ya. Terbahagi kepada sahih, hasan, dhaif dan maudhu'. Baik. Kenapa ada bagi-bagi pula ni? Ada klasifikasi pula ni. Kenapa? Dia macam ni. Hadis kursi ataupun hadis nabawi ni, kalau daripada Nabi memang dia tak ada pertikaian dah, tapi cuma yang meriwayat tu kan, yang meriwayatkan tu ada kadang-kadang ada yang tipu, ada yang betul kan, ada yang betul. Riwayat tu mungkin ada yang sikap dia suka menambah kan. Jadi sebab itu berkaitan dengan hadis ni, hadis kursi dan hadis nabawi dia sama saja. Sebab tu dia ada klasifikasi. Apa dia? Dia ada yang sahih tu yang betul lah. Yang 100% daripada Nabi, memang tak ada tu modify apa. Memang datang daripada Nabi, memang 100%. Ada juga yang hasan yang ada sikit-sikit je. Dia punya salah-salah sikit. Yang dhaif ni pun ada juga sikit salah-salah je. Kemudian yang maudhu' ni memang salah teruk dah. Yang maudhu' ni memang salah teruk dah ya. Memang tak boleh pakai dah. Hadis. Bukan Nabi tak boleh pakai ya. Jangan silap faham ya. Bukan Nabi tak boleh pakai. Cuma hadis orang yang meriwayatkan itu. Bila orang yang meriwayatkan itu, orang yang tidak boleh diterima dengan sifat dia, dengan orang kita tahu dia suka menambah-nambah. Jadi hadis yang dibawa itu memang tak boleh pakai lah. Dia gitu maksud dia. Jadi okey. Sebagai contoh macam ni lah ya. Kamu dalam kelas, tiba rakan kamu tu nakal, ada seorang yang nakal kan. Kemudian adalah perbuatan kamu pelik dalam kelas kan. Kemudian ada rakan kamu ni nakal, dia bagi tahu cikgu, cakap apa? Cikgu, ada ni si Ali ni dia buat ni. Dia patahkan kerusi contohnya kan. Tapi yang Ali tu memang orang yang nakal lah ya. Cikgu dah kenal dia. Dia seorang nakal. Dia cakap, "Walah Ali, engkau nak lapor. Engkau pun teruk juga. Teruk daripada kawan kamu lagi." Tu contoh ya. Jadi Ali tu periwayat dia pun tak berapa eloklah perangai je kan. Lebih teruk daripada orang perkara yang dia laporkan kan. Jadi status hadis yang dibawa itu tidak boleh diterima lah kita kata ya. Mungkin dia tipu kan, kena siasat dulu. Contoh ya. Itu contoh. Tapi kalau dia datang daripada orang yang betul, orang yang memang cikgu percaya pada dia memang dia orang yang orang yang dipercayai, dia hadis yang dibawa itu ada hadis yang sahih. Nampak? Itu beza dia ya. Okey. Seterusnya kita akhir keperluan berwuduk kalau Quran memang wuduk, memang kena wuduk lah, wajib wuduk, sama ada kita nak bawa dia, nak pegang dia ataupun kita baca. Manakala hadis kursi dan hadis nabawi dia standard hadis saja. Kalau ada kamu jumpa kita hadis, kamu hanya pegang saja, boleh pegang, tak ada masalah, tanpa wuduk, dan boleh baca juga tanpa wuduk pun. Itu beza dia ya. Okey, itu antara dia. Baik, sebagai kesimpulannya, secara keseluruhan kita dah lihat yang pertama sekali sumber hukum ya, sumber hukum, kemudian sumber hukum ada 4 tadi, Al-Quran hadis yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan kemudian ijma' dan qiyas. Kemudian kita lihat juga maksud hadis. Kemudian kita lihat juga perkara-perkara, contohnya apa? Sanad dan matan tadi, sanad dan matan. Kemudian peranan hadis sebagai sumber hukum. Ini ada 3. Kemudian perbezaan antara hadis Al-Quran, hadis kursi dan juga hadis nabawi. Jadi sekadar itu saja pada hari ini, insya-Allah. Kita sambung lagi kemungkinan perjumpaan banyak lagi untuk tajuk-tajuk seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.